Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Wali dan seterusnya muslimin muslimat para peserta kelas program Tafaqquh Fiddin Masjid Al-Hasanah. Pertamanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sebenarnya kali yang kedua bagi bulan ini kerana Ustaz Wali telah fahamkan pada saya tuan-tuan telah pun khatam slot pagi ini telah pun tuan-tuan tamatkan pun khatamkan, jadi kita ada kekosongan, jadi Ustaz manfaatkan ruang ini untuk kita bincang kitab fiqh harta kitab kecil kita ini untuk kita usahakan supaya kita dapat khatam sebelum penghujung tahun nanti insya-Allah. Dan saya pun sebenarnya di luar kawasan, jadi sebetulnya saya lambat sikit masuk tadi tu nak cari line di sini. Okey, baik. Tuan-tuan, kita akan sambung pada bahagian C. Dalam bahagian C, iaitulah tentang fiqh menyimpan harta. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini, fokus kita bukanlah tentang teknikal, tetapi lebih kepada konsep yang kita nak bincangkan. Kerana menyimpan harta ni tuan-tuan, sebenarnya ada perbincangan tentang sejauh mana kita perlu ataupun sejauh mana kita dibolehkan untuk menyimpan harta. Adakah kita perlu menyimpan sehingga 1 tahun keperluan kita, ataupun kita simpan untuk sebulan keperluan kita? Ada perbahasan. Bahkan tapi di sini tidak, dalam kitab kita ni dia tak pergi kepada sedetail itu, tapi saya pernah merujuk kepada kitab-kitab muamalat yang lain, ada dibahaskan. Sebahagian ada ulama yang mengatakan kita tidak boleh menyimpan lebih daripada 1 tahun keperluan, kerana mereka menganggap lebih itu antaranya ialah isu tentang menginfakkan, isunya tentang bagaimana kita nak menanggung nafkah. Kerana kalau tuan-tuan buka dalam kitab Munakahat, pergi kepada bab nafkah, ada ulama bincangkan di situ. Bahkan dalam penyimpanan harta ini juga yang dirujuk dalam perbahasan mengenai keperluan untuk melaksanakan ibadah korban. Kerana kita ialah ibadah korban dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, dia sampai maknanya apa jua keadaan pun ibadah korban itu kekal sebagai sunat muakkad. Dia hanya jadi wajib kalau sekiranya dikaitkan dengan nazar dan sebagainya. So itu sahaja yang wajib. Tapi ibadah korban itu kekal sebagai sunat, sunat muakkad yang ditutup. Tapi dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan hukum asalnya adalah sunat muakkad, tetapi dia menjadi wajib bagi yang berkemampuan. Okay. Saya nak sebutkan sebab kemampuan itu diukur berdasarkan kepada pemilikan harta yang akan kita bincangkan di sini, tuan-tuan. Okey, dalam mazhab Hanafi dia kata apa? Orang yang berkemampuan wajib untuk melaksanakan ibadah korban. Bagaimana nak ukur kemampuan? Okey, kemampuan dia begini. Kalau sekiranya simpanan harta dia mencukupi untuk keperluan 3 hari tasyrik, jadi maksudnya hari raya 10, kemudian tasyrik 11, 12, 13. Jadi maknanya di sini kalau kita tengok 4 hari lah. Okey, kalau sekiranya keperluan 4 hari itu mencukupi, katakanlah keluarga dia perlu perbelanjaan harian RM200, dia ada RM800, cukup untuk 4 hari. Okey, kemudian selepas daripada keperluan itu, dia tengok lebihan daripada keperluan 4 hari itu cukup tak untuk membeli mungkin seekor kambing ataupun 1/7 daripada unta, lembu dan sebagainya untuk haiwan besar yang boleh dibahagikan kepada 7 bahagian. Jadi kalau lebihan daripada keperluan 3 hari itu mencukupi untuk membeli haiwan korban tadi, maka hukumnya wajib ke atas orang berkenaan untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Di situ dia tidak, maknanya
dari segi apa kita kata, memandang kepada keperluan itu hanya untuk tempoh yang tidak terlalu panjang lah. Macam kita hari ini mungkin kita kata, kita simpan untuk keperluan kita 3 bulan, kita simpan untuk keperluan kita 1 tahun dan sebagainya. Jadi memang ada perbahasan fuqaha dari segi aspek itu, tuan-tuan, ya, dari segi sejauh mana kita boleh, sejauh mana kita perlu untuk menyimpan bagi keperluan perbelanjaan kita, ya, secara hidup kita itu. Jadi tuan-tuan, dalam menyimpan harta ini ada beberapa prinsip yang perlu untuk kita fahami bersama. Dalam bab yang ketiga ini dia kata prinsip pertama yang dia nak tekankan, tuan-tuan, bila kita simpan harta, yang pertama kena keluarkan zakat. Kerana zakat ni, tuan-tuan, dia melibatkan elemen haul, iaitulah tempoh. Haul ni tempoh setahun qamari. Jadi maknanya apabila kita simpan harta kita cukup sahaja 1 tahun qamari, maka automatik harta itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Jadi kerana itu dia kata di sini, maknanya bila kita nak menyimpan harta ni, tuan-tuan, kita kena ada betul-betul rekod. Bila kita mula menyimpan dan bila cukup tempoh setahun qamari tadi untuk kita tunaikan kewajipan zakat tersebut. Jadi dia kata, apa juga harta yang kita simpan terdapat hak zakat di dalamnya yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah ataupun kepada wakil yang dilantik oleh pemerintah. Okey, dalam bab zakat ni disebut kepada kita, tuan-tuan, di sini ialah tentang apa? Tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah. Yang ini, tuan-tuan, beliau nak bincang dengan kita kepada siapa wajib untuk kita keluarkan zakat. Nak tunaikan zakat itu kepada siapa? Jadi dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah menyatakan, ba'na'udzubillah minasyaitanirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Allah kata, ambillah daripada harta mereka. Ialah dalam konteks ketika wahyu ini turun, perintah itu, mana khitab itu ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai pemimpin di bumi Madinah, baginda juga sebagai seorang rasul. Mana Allah perintah ambil sebahagian daripada harta mereka itu sadaqatan, sebagai satu sedekah. Sedekah ni maknanya sedekah wajib, iaitu zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan juga untuk membersihkan jiwa mereka daripada sifat bakhil, sifat kerikut dan sebagainya. Wa salli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka ataupun doakanlah kebaikan untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka itu sakanun, boleh memberikan ketenteraman ataupun ketenangan. Wallahu sami'un 'alim, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua ialah ayat 24 dan 25 daripada surah Al-Ma'arij. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu terdapat hak bagi yang termaklum, bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta-minta. Jadi maknanya ayat ini, tuan-tuan, Allah nak menyebut bahawa untuk orang-orang yang memiliki harta melebihi daripada nisab, yang cukup tempoh, ingat dalam harta mereka itu ada hak orang lain. Hak siapa? Allah kata, lisaili, untuk orang yang meminta-minta, maksudnya orang yang memerlukan, wal mahrum, dan juga orang yang tidak bernasib baik, maksudnya mereka tak dapat, tetapi mereka ni bukan jenis suka meminta. Okey, bukan jenis yang suka meminta. Jadi maknanya harta seseorang yang telah cukup haul, cukup nisab, ingat dalam harta milik dia itu ada hak orang yang dia perlu tunaikan. Jadi kerana itu sebahagian maknanya dalam kalangan ahli tafsir mentafsirkan ayat ini mengatakan bahawa orang yang enggan menunaikan zakat, mereka telah berdosa kepada dua pihak. Pihak yang pertama adalah Allah, kerana zakat itu satu kewajipan daripada Allah, salah satu daripada rukun Islam. Dan kemudian pihak yang kedua, mereka berdosa kepada asnaf, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat mereka itu tadi, tapi mereka gagal untuk menunaikan tanggungjawab tersebut. Tuan-tuan, dan begitulah juga dalam bab zakat ini,
ayat yang ketiga yang menjadi perbahasan di sini ialah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah berkata, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak di situ tuan sama ada emas perak fizikal ataupun dalam konteks dia panggil illahnya ialah al-qimiyah, iaitu mata wang. Ya, maknanya orang yang menyimpan emas perak ataupun yang menyimpan mata wang dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, iaitu mengeluarkan zakat. Maksudnya infak fi sabilillah di sini adalah infak wajib, iaitu dalam bentuk zakat tadi itu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah kata khabarkanlah kepada mereka dengan azab, siksaan yang pedih. Ya. Bila? Iaitulah yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari dibakar emas dan perak itu di dalam neraka Jahannam. Lalu fatukwa biha jibahuhum. Lalu diselar dengan emas dan perak yang dibakar itu tadi dahi mereka dan juga rusuk mereka serta belakang mereka. Zuhuruhum. Dan pada waktu itu malaikat yang Allah perintahkan untuk mengazab mereka ini berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, enggan untuk mengeluarkan zakat kepada orang yang sepatutnya berhak menerima zakat berkenaan. Jadi kamu simpan sangat, fadhuqu ma kuntum taknizun, maka hari ini rasailah azab daripada apa yang telah kamu simpankan ini. Jadi tuan-tuan, maka 3 ayat yang kita bacakan ini menggambarkan kepada kita tentang apa tuan-tuan? Tentang kewajipan untuk kita melaksanakan hak zakat yang ditentukan oleh Allah apabila harta kita telah mencapai jumlah yang tertentu yang disebut sebagai nisab, dan kemudian apabila telah sampai haul bagi sebahagian daripada harta. Sebahagian harta mungkin tak perlu tunggu haul. Contohnya tuan-tuan zakat tanaman. Sebaik sahaja kita menuai hasil daripada tanaman kita itu, contohnya padi. Jadi bila kita tanam padi, dapat saja hasil, mungkin tempoh penanaman padi ini mungkin hanya sekitar 5 bulan ataupun 6 bulan. Maka bila datang hasilnya ialah apa tuan-tuan? Kita perlu untuk menunaikan tanggungjawab, iaitu mengeluarkan zakat itu tadi. Okay, jadi tuan-tuan, so itu 3 ayat yang kita bacakan sebagai satu peringatan tentang hak yang mesti kita tunaikan ke atas harta yang kita simpan itu, iaitu menunaikan zakat. Tetapi dalam bab zakat ini, pengarang membawa kepada kita 3 persoalan yang selalu ditimbulkan. Dan dia kata penting untuk kita bincang bersama dan fahami bersama. Okey, persoalan yang pertama. Wajibkah kita keluarkan zakat dalam bagi harta-harta yang tidak wujud pada zaman Rasulullah tetapi wujud pada zaman ini? Contohnya, dia kata apa? Zakat wang simpanan, zakat gaji dan juga zakat saham. Ya tuan-tuan, kalau kita lihat dalam hadis Nabi, kalau kita lihat dalam perbincangan fuqaha zaman silam, mereka membincangkan zakat ini untuk harta-harta yang spesifik yang dinyatakan di dalam nas. Okey, contohnya apa tuan-tuan? Zakat untuk emas dan perak yang disimpan. Kemudian zakat untuk tanam-tanaman. Kemudian zakat untuk binatang ternakan. Lepas tu zakat untuk al-kanz, iaitu hasil bumi. Contohnya kita emas perak yang kita lombong dan sebagainya adalah itu, maknanya kategori yang khusus. Tetapi hari ini ulama semasa, ulama kontemporari berijtihad mengatakan bahawa di samping harta-harta yang dibincangkan oleh ulama silam itu, maka kita juga perlu melihat kepada harta moden ataupun harta yang kita perolehi berbeza dengan apa yang diperolehi oleh generasi yang terdahulu dalam kita katakan mencari sumber kehidupan mereka. Okey tuan-tuan, kalau zaman dulu kalau kita tengok bekerja makan gaji itu bukan satu perkara yang kita kata berlaku secara meluas.
Kerana lebih kepada kehidupan yang bersifat sara diri. Pertanian, kemudian perniagaan, dan juga beberapa cara lain yang digunakan untuk menyara kehidupan. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau kita perhatikan makan gaji ni dia sudah menjadi sumber pendapatan utama kita bekerja dengan satu pihak, sama ada pihak itu kerajaan ataupun pihak itu swasta, maka dianya memberikan pulangan ataupun memberikan kepada kita upah yang dibayar secara tetap ataupun mengikut kepada produktiviti dan sebagainya. Jadi ianya adalah pendapatan. Penggajian itu adalah satu bentuk pendapatan utama. Jadi ulama kontemporari berijtihad, antara pelopornya adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan kalau kita hanya mengatakan bahawa untuk para petani dan juga orang yang menternak sebagai contohnya, hanya untuk mereka sahaja diwajibkan zakat kerana nas untuk mereka sahaja yang menyatakan tentang kewajipan zakat. Sedangkan kalau kita perhatikan pada hari ini, pekerja-pekerja yang hidup dengan sumber penggajian ini mungkin mereka ini lebih tinggi pendapatan mereka, maka di mana yang dikatakan keadilan? Yang kata Islam berlaku adil kepada semua pihak. Ya, maknanya yang lemah akan dibantu, yang kuat akan membantu orang lain. Jadi sebab itulah akhirnya mereka berijtihad. Sumber pendapatan moden ini, contoh yang saya sebutkan tadi, penggajian, kemudian saham contohnya tuan-tuan. Ya, saham ini adalah satu bentuk perniagaan. Kita beri modal kepada satu pihak untuk mereka usahakan dan mereka mendapat keuntungan, maka akan dikongsi dengan orang yang telah menyumbang dalam bentuk saham ini tadi, dan juga mereka juga yang mengusahakan perniagaan itu juga akan mendapat keuntungan. Jadi persoalan yang pertama, adakah wang ringgit ataupun mata wang ataupun gaji ataupun saham ini wajib untuk kita tunaikan zakat? Maka tentu seperti yang saya katakan tadi, bahawa ulama semasa berijtihad mengatakan zakat juga diwajibkan ke atas harta-harta tersebut. Jadi maksudnya kerana dalam ayat ni, kalau kita tengok di sini dia jelaskan kepada kita, kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'arij, ya, ayat 24 dan 25, kita bacakan itu, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang harta secara umum. Dalam surah At-Taubah ayat 103 yang pertama yang kita bacakan, khudh min amwalihim. Bila sebut kata amwal, tuan-tuan, maka dia bersifat umum. Jadi apa sahaja kekayaan harta yang kita kumpul, mungkin dia dalam bentuk tuan-tuan, dan dikumpul itu dengan tujuan untuk dikembangkan. Okey, dikumpul dengan tujuan untuk dikembangkan. Tapi kalau kita kumpul bukan tujuan untuk dikembangkan, okey, sebagai contohnya tuan-tuan, kita kumpul kereta antik, dia ada value dia. Tapi biasanya kereta antik ni tuan-tuan, orang tidak beli tahun ni, kemudian tahun depan nak jual. Ya, kereta antik ni satu masa dia akan meningkat harga, tapi kebiasaannya orang yang beli barang-barang antik untuk simpan, dia tidak termasuk dalam apa yang kita bincangkan kerana dia tidak ada elemen untuk nak mengembangkan harta itu. Kecuali kalau dia peniaga barang antik contohnya, dia beli satu barang antik, dia simpan 5-6 tahun ataupun 10 tahun dengan hasrat dia nak jual dengan harga yang lebih tinggi. Maka itu termasuk dalam zakat perniagaan. Tapi kalaulah dia hanya seorang kolektor, contohnya orang yang suka simpan barang-barang antik ni, maka dia tidak wajib untuk harta itu ataupun koleksi barang yang antik itu tidak dianggap sebagai harta, sebagai harta diwajibkan zakat. Jadi maknanya persoalan yang pertama, wajib ataupun tidak, maka ulama kontemporari membuat kesimpulan ianya juga diwajibkan ke atas mereka untuk, yang kita katakan tadi itu, mengeluarkan zakat di atas harta-harta moden lah, boleh kita sebutkan tuan-tuan, ya, yang boleh diusahakan sebagai pendapatan untuk kita pada hari ini, yang tidak pernah ataupun yang tidak dibincangkan oleh para fuqaha silam, ya, tidak ada nas yang menyebut, kita katakan secara direct, ya, tentang jenis-jenis harta tersebut, dalam perbahasan mengenai bab zakat sebelum ini. Okay, baik tuan-tuan. Persoalan yang kedua, bolehkah membayar zakat secara terus kepada orang yang berhak menerima? Asnaf. Ini juga satu isu yang masih lagi dibincangkan panjang. Ya, maknanya hari ini adakah zakat ni kita wajib
pergi bayar dekat pihak bertanggungjawab, mana pihak berkuasa, sama ada majlis agama ataupun ada pusat sebahagian negeri, majlis agama menubuhkan pusat pengurutan zakat, contohnya macam di Selangor, wilayah dan sebagainya. Okey. Adakah kita perlu bayar kepada pihak ini ataupun kita terus pergi dekat asnaf? Maka kalau kita lihat sini tuan-tuan, perbahasan disebutkan di sini, maka dia kata kalau kita nak lihat kepada perintah tadi, maka tuan-tuan, kita dapati Allah perintah kepada Nabi sebagai Allah memerintahkan kepada Nabi sebagai pemimpin di Madinah pada waktu itu. Khudh min amwa, ambillah sebahagian daripada harta mereka. Jadi maknanya Allah perintah Nabi sebagai pemimpin di Madinah, ya, sebagai ulil amri, untuk pergi ambil sebahagian harta untuk sebagai zakat ni tadi. Jadi maknanya kalau dia kata, kalau difahami daripada ayat itu menunjukkan bahawa proses mengutip ataupun memungut zakat ini adalah proses yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah. Maknanya sebahagian daripada tanggungjawab pemerintah. Jadi maknanya di sini beliau mengatakan bahawa beliau mengambil pandangan yang mengatakan wajib untuk dibayar kepada pihak pemerintah. Tuan-tuan, ya, kerana apa? Alasan yang beliau bincangkan di sini ialah memastikan pengagihan itu boleh dilakukan dengan lebih baik. Ya, kerana pihak berwajib ni tuan-tuan, mereka mesti memastikan 8 golongan asnaf ni tuan-tuan, berhak untuk menerima zakat secara, walaupun kita kata tidak semestinya even, tidak semestinya kita kata secara sama rata, tetapi maksudnya pihak yang berwajib ini mereka akan pastikan semua asnaf itu dapat menerima hak mereka dalam zakat ini. Berbanding dengan kita tuan-tuan, kita mungkin hanya mudah untuk mencari orang miskin, orang fakir. Okey? Tetapi tuan-tuan ingat di sana masih lagi ada 6 lagi kelompok asnaf yang turut berhak untuk menerima zakat. Jadi kerana itu, apabila tanggungjawab itu dilaksanakan oleh pemerintah, maka dapat diusahakan supaya pengagihan zakat itu akan berlaku secara lebih merata. Jadi maksudnya semua asnaf yang berhak tadi itu ada ruang untuk mendapat hak mereka. Ya, okey. Kemudian dia kata, persoalan yang ketiganya ialah dia kata tentang isu integriti pihak yang diberikan tanggungjawab untuk memungut dan mengagihkan zakat. Maka dia kata, kita biasa mendengar komen, biasa mendengar kita panggil ialah rasa tidak puas hati dan sebagainya daripada pihak orang awam dengan pihak berkuasa yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Bahkan mungkin ada isu yang kita katakan isu tentang amanah dan seumpamanya dibangkitkan. Jadi dia kata, kalaulah kita selalu mendengar isu-isu ini dibangkitkan, adakah kita masih lagi wajib dan perlu untuk menunaikan zakat ini kepada pihak bertanggungjawab ini tadi? Maka beliau menjawab persoalan ini tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, dalam banyak keadaan, komplain-komplain yang dibangkitkan ini tuan-tuan, kadang-kadang bukan berdasarkan kepada fakta yang jelas. Kadang-kadang itu lebih kepada persepsi, kadang-kadang lebih kepada tuduhan, lebih kepada respon dengan maklumat yang tidak betul dan seumpamanya. Jadi dia kata, kalau itulah realitinya, maka dia kata adalah sangat tidak wajar semata-mata hearsay, semata-mata kita dengar kata-kata orang yang langsung tidak disokong dengan fakta dan juga bukti, maka dia kata kita nak meninggalkan pihak berwajib ini dalam menunaikan zakat. Maka dia kata tak betul, tindakan itu. Kita wajib untuk tunaikan zakat ni kepada pihak yang bertanggungjawab. Dan kemudian dia kata kita perlu menyiasat sendiri dan sebagainya mengenai tuduhan-tuduhan yang dibuat ataupun sangkaan-sangkaan yang kadang-kala itu berdasarkan kepada persepsi sahaja,
Jadi dia kata kita kena kaji dan perhalusi sama ada perkara itu benar ataupun tidak. Ya, kerana contohnya tuan-tuan kita di pusat zakat, mereka ada laporan tahunan yang kita boleh akses untuk kita tahu apa aktiviti mereka, apa yang mereka buat, siapa yang telah menerima manfaat daripada zakat yang mereka agihkan itu dan sebagainya. Jadi benda itu dia kata tak boleh kita nak menghukum berdasarkan kepada persepsi, berdasarkan kepada sangkaan semata-mata. Okey, jadi dia kata dia buat kesimpulan bahawa beliau berpandangan zakat wajib dikeluarkan kepada pihak bertanggungjawab, pihak ulil amri di sini. Dan kemudian dia kata kalau sekiranya ada isu-isu ketidakcekapan oleh pihak yang bertanggungjawab ini, maka dia kata kita perlu sama-sama untuk membantu sama-sama kita berusaha untuk kita katakan menambah baik sistem kutipan dan juga sistem agihan zakat yang ada. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya pendapat saya secara peribadi, ya, dalam menunaikan zakat ni tuan-tuan, yang saya sebut tadi, sebahagian fuqaha dia bahagikan kepada dua bentuk harta yang wajib dikeluarkan zakat. Okay, tuan-tuan, dia ada harta yang mana dia panggil harta zahir. Yang maksudnya semua orang tahu. Contohnya perniagaan. Zakat perniagaan, tuan-tuan. Orang tahu dia ada pasar raya, dia ada company katakanlah kita kata car dealer, ya, menjual kereta, menjual kenderaan, buat itu. Maknanya orang tahu zakat perniagaan ni adalah harta yang zahir. Kerana perniagaan semua orang tahu, dia ni ada perniagaan ni, dia ada business A, dia ada business B dan sebagainya. Jadi untuk harta yang zahir, yang maknanya selalunya manusia tak mampu untuk nak sembunyikan, maka dia kata zakat untuk harta-harta sedemikian wajib dikeluarkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak ulil amri. Tetapi untuk harta yang bersifat batin, maknanya harta ni yang orang tidak suka dedahkan. Orang kalau boleh tak nak orang lain tahu. Okey, contohnya macam apa tuan-tuan? Okey, duit simpanan kita. Barang kita katakan emas yang kita ada, perak yang kita ada, dan juga berbagai-bagai bentuk harta yang kita tak suka terdedah kepada orang. Maka dia kata, sebagai makna fuqaha mengatakan untuk harta yang batin yang orang tak suka cerita ke orang ni tuan-tuan, maka dia kata untuk zakat harta ini boleh untuk nak diberikan secara senyap-senyap direct kepada asnaf. Okay, direct kepada asnaf yang berhak untuk menerima. Jadi tuan-tuan, saya cuma kalau di sini ambil jalan tengah lah tuan-tuan. Jangan langsung tak beri kepada pihak berwajib. Maknanya macam alasan-alasan kita sebut tadilah, kadang-kadang berasaskan kepada sentimen, berasaskan kepada persepsi semata-mata. Jadi bagi saya, sebahagian berilah kepada pihak berwajib dan sebahagian lagi mungkin kita nak beri kepada asnaf yang kita kenal ataupun yang mungkin mereka ini ada hubungan kerabat dengan kita. Dia ada hubungan saudara mara dengan kita contohnya. Jadi zakat boleh kita berikan kepada orang yang ada hubungan saudara mara walau dengan syarat mereka ini bukan di bawah tanggungan kita. Tanggungan ni siapa? Kalau orang lelaki, tanggungan dia siapa? Isteri dia. Kemudian ibu bapa dia. Dan kemudian anak-anak dia. Jadi dia tak boleh beri zakat kepada golongan ini walaupun kepada orang-orang ini tadi walaupun mereka ini miskin. Contoh mak ayah miskin. Jadi boleh tak seorang anak lelaki dia nak bagi zakat kepada mak ayah dia? Tak boleh. Kerana yang wajib mengeluarkan mak ayah daripada kemiskinan adalah dia sebagai seorang anak lelaki. Okey, tapi kalau perempuan contohnya tuan, seorang perempuan, dia nak keluarkan zakat kepada suami dia. Boleh ke tak boleh? Dia kaya, dia ada suami tapi suami dia miskin. Maka dia boleh membayar zakat itu kepada suami dia. Kerana seorang isteri tidak wajib menanggung suami. Seorang isteri tidak wajib untuk mengeluarkan seorang suami yang miskin daripada kemiskinannya itu. Jadi maknanya apa tuan-tuan? So di situ kita lihat zakat dia hanya dilarang untuk dikeluarkan kepada orang yang di bawah tanggungan pembayar zakat. Tapi kalau orang yang ada hubungan kerabat, contohnya adik-beradik kita miskin. Jadi mungkin sebahagian daripada zakat itu kita ambil untuk kita beri secara direct adik-beradik kita ni tadi. Sebab dalam riwayat menyatakan kalau kita berikan zakat, kita berikan kalau sedekah, sama ada sedekah ni wajib
maka zakatlah tuan-tuan. Sedekah kalau sunat, maka sedekah biasalah. Jadi dalam riwayat ada menyebut, Nabi menyatakan kalau kita berikan sedekah kita itu kepada orang yang ada hubungan kerabat, maka dia ada 2 ganjaran. Dia kata apa? Ganjaran yang pertamanya adalah sadaqatun, ganjaran yang keduanya adalah silatun. Kita dapat menghubungkan silaturahim, dapat mengukuhkan lagi hubungan kerabat kita dengan mereka. Karena bila mereka susah, kita bantu mereka, ya. Mereka susah, kita ringankan bebanan mereka dan sebagainya. Okey, jadi maknanya tuan-tuan, ambillah jalan tengah, jangan langsung tak beri, janganlah kita katakan kita kata ni tadilah, kita lupakan ataupun abaikan terus saudara mara kita ataupun kaum kerabat kita ataupun mungkin jiran tetangga yang rapat dengan kita. Okey, berilah sebahagian, ikutlah persentage, ikut suka tuan-tuan lah, 70%, 30% dan sebagainya, mengikut kesesuaian yang tuan-tuan rasalah. Okey. So itu tuan-tuan prinsip yang pertama dalam menyimpan harta, kena keluarkan zakat. Ya, kena keluarkan zakat. Okey, saya rasa ada persoalan yang dibangkitkan, tak apa, nanti kita akan jawab di akhir nanti insya-Allah. Okey, prinsip yang kedua tuan-tuan, harta tidak kekal. Jadi ini juga satu hakikat penting yang perlu kita sedar bersama. Harta yang kita simpan tuan-tuan, dia tidak akan kekal. Kekal ni bermaksud bukan hanya kita kata lepas pada kita mati maka harta, tak. Hatta ketika mana kita masih hidup tuan-tuan, harta itu juga bukan, keselamatan harta itu bukan mutlak berada di dalam tangan kita. Hari ini tuan-tuan, mungkin kita kata apa? Kita simpan harta kita untuk pencen. Selepas pencen lah. Maknanya kita ada retirement plan. Lepas pencen ni kita nak sekurang-kurangnya kita ada simpanan 1 juta. Kita pun simpan. Yang kita katakan bukan milik mutlak kita ni tuan-tuan. Yang pertama, kita kena tanya diri kita, sempat ke tak sempat aku nak pencen? Sempat ataupun tidak untuk kita capai masa yang kita harapkan harta itu nanti akan memberikan kemudahan untuk kehidupan kita. Kita fikir 10 tahun akan datang, harta yang kita simpan ni akan berkembang menjadi 1 juta yang pertama. Tuan-tuan, sempat ke tidak kita nak sampai 1 tahun yang akan datang? Kerana kita ni bukan kata setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, esok pun kita belum tentu bahawa kita tahu bahawa kita akan hidup lagi pada esok hari. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita, memperingatkan kepada kita. Ini 2 perkara yang bukan dalam ketentuan manusia ataupun di luar daripada kemampuan manusia untuk menentukan. Apa dia? Madza taksibu gada. Apa yang kamu nak dapat esok hari tuan-tuan. Kita bekerja ataupun apa hasil yang akan kita perolehi dalam kerja yang kita buat pada esok hari, Allah kata kita tak tahu, kita bukan kita yang menentukan. Begitulah juga wa bi ayyi ardin tamut, di mana kamu nak mati pun kita tak tahu. Di mana kita nak mati pun kita tak tahu tuan-tuan. Ada orang yang meninggal di rumah anak, datang rumah anak kerana nak berziarah saja. Rindu nak bertemu dengan cucu, datanglah ke rumah anak. Sampai rumah anak duduk sehari, 2, 3, hari ketiga tak apa sihat, takdirkan Allah meninggal. Akhirnya meninggal di rumah anak, dikebumikan di rumah, tempat tinggal anak. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Dalam surah Al-Kahfi itu Allah ingatkan kepada kita apa yang kita nak dapat esok, di mana kita nak mati pun. Ini bukan di luar pernah. Jadi begitulah juga dengan harta. Jadi jangan kita terlalu eager, berbangga, seronok dengan apa yang telah kita kumpulkan. Karena belum tahu ianya boleh kekal seperti mana yang kita inginkan. Tuan-tuan, hari ini ada orang boleh hilang harta dengan jumlah puluhan ribu sekelip mata. Scammer, kena tipu. Tuan-tuan, kita pernah dengar bagaimana seorang pesara dapat gratuiti ditipu RM200,000 lebih oleh scammer. Dan dia tak boleh nak buat apa untuk nak balikkan, nak patah balikkan semula harta itu. Kita lihat bagaimana ada orang pencen yang terjebak dengan love scammer. Kononnya nak bercinta lah, apa semua online lah, apa semua macam-macam lah tuan-tuan. Tuan-tuan biasa baca. Jadi ini menunjukkan apa tuan-tuan? Harta yang mungkin dia telah aim sejak daripada mula bekerja, bahawa selepas pencen nanti dia akan dapat gratuiti sekian jumlah. Gratuiti itulah nanti dia akan guna untuk pergi melancong sana sini.
Dan kemudian itulah juga dia akan guna untuk berbelanja. Tiba-tiba tuan-tuan, Allah tarik harta itu dengan sekelip mata saja. Jadi cara Allah nak tarik harta ni tuan-tuan macam-macam. Jadi kita sebut tadilah. Ya, yang membenarkan penipuan itu berlaku siapa? Allah. Ya betul lah, dari segi hak tuan-tuan kita kena tutup, bukan bermaksud orang tipu kita maka kita pun biar begitu sahaja tanpa kita menuntut kembali hak kita dan sebagainya. Jadi itu menggambarkan tindakan yang tak cerdik lah. Tapi maksudnya apa tuan-tuan? Kita nak sebutkan tadi kita kena menyedari tentang hakikat Allah sebagai pemilik sebenar harta yang ada pada tangan manusia itu tadi. Jadi tuan-tuan, jadi kerana itu manusia dia suka berbangga dengan harta yang dia ada kerana dia menganggap apa tuan-tuan? Dia menganggap dia dapat perkara itu dengan hasil usaha dia. Maka tuan-tuan, jangan sekali-kali kita berfikir sedemikian. Jadi sebab itu tidak wajar untuk kita nak menjadikan harta sebagai alat untuk kita berbangga diri. Tidak wajar untuk kita jadikan harta itu sebagai sumber kebanggaan bagi diri kita. Ya, sumber kebanggaan bagi diri kita. Jadi kerana di situ tu kalau tuan-tuan tengok pada muka 115 itu bagaimana pemilik kebun dia boleh berbangga dengan kawan dia kerana dia ada kebun yang lebih luas daripada kawan dia ataupun daripada setengah orang lain. Dia ada pengikut yang lebih ramai. Maka pengaruh dia lebih besar dan sebagainya. Jadi kata Allah, kamu tidak wajar untuk menjadikan semua itu sebagai sebab untuk kamu nak berbangga, sebagai sebab untuk kamu nak berbandingkan diri kamu dengan orang lain. Okey. Contoh boleh lihat bagaimana contohnya orang yang berkebun, orang yang bertani, tanam padi tuan-tuan, ya. Kemudian bila dah sampai beberapa hari sahaja lagi masa untuk nak menuai hasil tanaman berkenaan, tiba-tiba Allah datangkan musibah tuan-tuan, hasil tanaman itu contohnya tuan-tuan orang tanam padi. Datang ribut, datang angin yang kuat, tiba-tiba pokok padi tadi jadi rebah. Menyebabkan hasil yang akan dituai itu tidak dapat dituai dengan sebelumnya. Tuan-tuan, ada orang yang kita kata dah tanam padi usaha sikit punya lama, tiba-tiba datang musim menuai, hampir nak menuai, Allah datangkan serangga, Allah datangkan bencana alam yang akhirnya tuan-tuan jadi padi yang tak boleh memberikan hasil. Tuan-tuan biasa dengar cerita orang apa yang disebut sebagai padi angin. Padi angin ni tuan-tuan, datang serangga yang makan isi padi itu tadi menyebabkan tak ada beras. Jadi kalau dituai ni tuan-tuan, dia tak pergi jual pun tak boleh. Kilang padi pun tak nak beli sebab tak ada isinya. Dan benda ini boleh berlaku tuan-tuan. Beberapa malam sahaja datang serangga ini tadi, habis diisapnya hasil. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Itulah yang menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita, kita bukan pemilik mutlak kepada harta yang kita ada. Dan harta yang kita ada juga tidak semestinya akan kekal bagi satu tempoh yang kita katakan, yang kita, kononnya kita yang tentukan. Kita nak harta itu kekal 10 tahun. Mungkin benda itu tidak boleh menjadi realiti. Sebabkan tadilah Allah yang menentukan segala-galanya. So itu prinsip yang kedua, harta tidak kekal. Harta tidak kekal. Yang ketiga tuan-tuan, prinsip yang ketiga, kita jangan bersikap bermegah-megahan dan sombong dengan harta. Tadi kita dah sebut secara sepintas lalu. Harta, pangkat, dan sebagainya tuan-tuan, tidak wajar untuk kita menjadi tidak menjadi bahan untuk membandingkan kita dengan orang lain, untuk kita membanggakan diri kita. Contohnya dalam bab bermegah dan sombong dengan harta ni tuan-tuan, Allah datangkan kepada kita dalam Quran kisah mengenai Qarun. Dalam surah Al-Qasas ayat 76. Kita lihat bagaimana Allah menyatakan inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Tuan-tuan, pada zaman Nabi Musa ni ada watak Qarun, ada watak Haman. Dan ada watak Nabi Musa sendiri. Kalau kita lihat, ada watak Fir'aun. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, pada kisah Nabi Musa itu banyak mengenai
kita katakan tadi, ranking kedudukan manusia dalam masyarakat, kelompok manusia dalam masyarakat. Allah bawa cerita tentang Qarun nak memberi peringatan kepada kita tentang kekuasaan. Allah datangkan kepada kita kisah mengenai Firaun kuasa, Qarun tentang kekayaan, Haman ini tuan-tuan tentang pentadbiran. Okey, tentang pentadbiran, mentadbir Haman. Okey. Jadi maknanya Qarun ni tuan-tuan, Allah kata dia adalah kaum Nabi Musa. Tapi fabagha alaihim, dia sombong dengan kaum dia, dengan puak dia sendiri. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Allah kata kami beri kepada dia harta sampai kepada satu tahap anak kunci, mafatihah ni anak kunci gudang yang menyimpan harta itu perlu dibawa oleh usbati ulil quwwah, satu kumpulan orang-orang yang kuat tenaganya. Ada riwayat yang kata tuan-tuan, kunci gudang dia perlu dibawa oleh 7 kereta kuda. Kalau kereta kuda, kenderaan pada waktu kita hari ni kereta lah kot tuan-tuan ni, kereta ataupun mungkin kenderaan yang kita gunakan untuk angkut barang. Mungkin lori. Jadi makna anak kunci gudang harta sahaja 7 lori, 7 kereta bawa. Betapa banyaknya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kaum dia berkata kepada Qarun ni tadi bila dia mungkinlah dia tayang harta yang dia ada. Kaum dia kata la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan sombonglah, jangan nak menunjuk-nunjuk sangatlah, kerana Allah benci kepada orang yang sombong, orang yang bermegah-megah dengan apa yang mereka ada. Okey? Apa jawab Qarun ni dalam ayat 78, 2 ayat selepas daripada ayat kita baca kali ni. Bila yalah kaum dia duduk kata, kau ni kenapa nak sombong sangat dengan harta yang kamu ada? Apa jawab Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini ala ilmin ni tentu dia anak kunci yang penting untuk kita faham. Qarun kata, aku dapat semua ni kerana kemahiran aku, kerana kepandaian aku, kebijaksanaan aku, pandai melabur. Aku pandai beli share yang akan memberikan return yang tinggi. Aku pandai cari portfolio investment yang mendatangkan return yang tinggi dan sebagainya. Jadi Qarun kata, aku jadi kaya ni kerana aku pandai. Maknanya dia tak mengatakan aku kaya ni kerana Allah yang beri kepada aku, Tuhan beri kepada aku. Tak ada. Dia nampak kekayaan itu datang kerana diri dia. Fa khasafna, tuan-tuan ya, dalam ayat 81 daripada surah yang sama, Allah mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihi al-arda. Kami telah timbuskan. Dia tenggelami. Sebab tu tuan-tuan pergi, dikatakan bahawa Qarun ni tuan-tuan harta dia ditenggelami oleh bumi di Mesir. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke sana, dia ada di kawasan nama dia Al-Fayyum. Di Ismailiyah itu tuan-tuan, dia ada tasik Qarun. Dia macam lebih kurang tasik Bahrul Mayit lah, laut mati yang ada di Jordan, tempat di mana Allah tenggelamkan ataupun Allah benamkan kaum Lut. Tetapi dikatakan di Ismailiyah ni tuan-tuan, ini adalah tasik di mana tempat Allah benamkan harta Qarun. Tapi orang Melayu duk cari harta Qarun ni tuan-tuan sampai ke semenanjung tanah Melayu. Tak tahulah tenggelam bumi itu ditimbul di Malaysia ke apa dan sebagainya tuan-tuan. Itu hanyalah mungkin istilah yang selalu. Tapi tuan-tuan, kita kata harta yang ditenggelami bumi ini tuan-tuan sampai ke hari ini kita biasa mendengar orang sebut tentang harta Qarun, harta Qarun. Jadi nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, Allah menghukum kesombongan Qarun itu dengan Allah tenggelamkan dia punya harta yang dia ada tadi itu. Okey. Jadi Allah kata fa khasafna bihi wa bid, dengan dia sekali pun tenggelam tuan-tuan. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, tidak ada siapa pun yang boleh membantu ataupun menolong dia. Tuan-tuan, bila dia kaya, dia ramai pekerja. Dia ramai orang yang mana diupah untuk menjaga harta dan sebagainya. Mungkinlah tuan-tuan, kerana kaya, dia boleh ada bodyguard, dia boleh ada pengawal keselamatan dan sebagainya. Tetapi walaupun dia mampu mempunyai pengawal keselamatan yang sebegitu ramai untuk pastikan dia selamat, untuk pastikan harta dia selamat, tapi tuan-tuan, apabila Allah datangkan
hukuman ke atas dia, Allah datangkan musibah ke atas dia, maka kata Allah tak ada siapa pun boleh bantu dia. Ya. Famakana lahum min fi'atin yansuruna. Tidak ada satu kumpulan pun yang dapat menolong dia ataupun membantu dia daripada kemurkaan Allah yang Allah datangkan dalam bentuk apa tadi tuan-tuan? Kemusnahan untuk harta dia tadi. Maknanya Allah tenggelamkan harta dia ke dalam bumi. Okey. Wa makana minal muntasirin. Ya. Dia juga tidak boleh bantu diri dia sendiri. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Janganlah kita terlalu orang kata apa mudah untuk menjadikan harta itu sebagai bahan untuk kita sombong dengan orang ataupun untuk kita nak merasa diri kita lebih baik daripada orang lain dan seumpamanya. Okey? Dan kerana manusia tuan-tuan, kerana manusia ini secara prinsipnya memang cenderung untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain berdasarkan kepada harta yang mereka ada. Jadi mereka rasa mereka mungkin lebih mulia, tuan-tuan. Mereka lebih mampu untuk nak memiliki apa-apa yang mereka inginkan disebabkan kekayaan yang mereka ada itu. Tapi tuan-tuan, itu bukan cara yang dituntut oleh agama. Bukan bermaksud agama tidak membenarkan kita untuk menzahirkan kekayaan yang kita ada. Kita nak pakai kereta mewah, kita nak buat rumah yang besar, tak ada masalah tuan-tuan. Tapi biarlah perkara yang kita buat itu bukan kerana kita nak sombong dengan orang. Bukan kerana kita nak menonjolkan kekayaan untuk membandingkan ataupun meletakkan diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Tidak. Tetapi kita manfaatkan harta kurniaan Allah untuk kemudahan. Allah juga menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dengan segala nikmat yang Tuhan beri kepada kamu itu hadith, zahirkan, gunakan, ceritakan. Bukan maksud tuan-tuan kita ada harta banyak tapi kita hidup susah. Kita jadi bakhil untuk nak membelanjakan harta bagi kemudahan kita. Tuan-tuan, itu juga satu sikap yang tak betul. Tapi maksud di situ yang dilarang daripada kita ialah untuk kita nak menjadikan harta itu sebagai asbab ataupun menjadi punca kita jadi sombong dengan orang lain. Okay. Itu perkara ataupun prinsip yang ketiga berkait dengan menyimpan harta. Prinsip yang keempat, berhati-hati terhadap fitnah harta. Tuan ya, dalam hadis yang sahih pada muka surat 121 di sini dinyatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah mereka. Fitnah ni tuan-tuan maksudnya ujian yang akan dilalui untuk menentukan mereka boleh berjaya ataupun gagal menjadi hamba yang baik, menjadi umat yang baik. Maka kata Nabi, setiap umat itu ada fitnah mereka, tetapi fitnah bagi umatku ini adalah harta. Jadi maknanya harta ini yang akan menentukan seseorang itu tuan-tuan, bila nama kata ujian, dia akan ada yang berjaya dan ada yang gagal. Jadi maksudnya dengan harta ni tuan-tuan, ada orang yang akan berjaya menjadi hamba yang bersyukur dengan kurniaan harta, dan ada hamba yang gagal kerana mereka menjadi orang yang kufur dengan harta yang Allah berikan ataupun yang Allah kurniakan untuk mereka. Jadi kerana itu kita sebut kenapa tuan-tuan kita perlu berhati-hati. Okey, baik. Okey. Jadi sebab itu diingatkan kepada kita di sini tuan-tuan, bila kata harta itu fitnah bukan bermaksud kita tinggalkan terus. Kita pun kata okey aku tak naklah dunia ni adalah ujian semua. Tidak tuan-tuan ya. Cumanya di sana ada Islam, ada panduan dia. Jadi contohnya macam kita kata ni, bila kita tahu kata okey kita perlu menduduki ujian. Jadi kita takut kita fail, kita pun kata tak apalah saya tak nak masuk. Tak nak masuk periksa, tak nak masuk ke dewan periksa, tak nak jawab soalan ni sebab saya takut nanti saya fail. Itu tuan-tuan tak cerdik. Kerana kita perlu ada persediaan. Maka untuk berjaya, of course ada persediaan. Untuk berjaya, kita kena faham apa perkara-perkara, maklumat-maklumat dan peraturan-peraturan yang mesti kita patuh untuk membolehkan kita berjaya. Jadi, kita lalui semua itu, kalau kita berjaya, kita akan dapat ganjaran yang besar. Tuan-tuan ya. Tentang harta yang melalaikan ini, tuan-tuan, ada beberapa ayat. Antaranya ialah ayat daripada surah
apa nama tu tuan-tuan, surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang buat, maksudnya siapa yang biarkan diri dilalaikan oleh harta dan anak pinak, maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita nak tengok dalam konteks ini tuan-tuan, bagaimana yang dikatakan fitnah harta, ujian harta tadi? Ya, bagaimana yang dikatakan harta boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah? Maka dia kata, yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Jangan harta ni tuan-tuan, kerana cari harta sampai kita tak sembahyang. Jangan kita cari harta sampai kepada tahap kita lupakan tanggungjawab kita kepada Allah. Tadilah kita kata dalam bab zakat dan sebagainya. Okey? Nah, kerana zakat ni dia satu dimensi kita dengan Allah sebab dia salah satu daripada rukun Islam. Salah satu daripada perkara asas yang menunjukkan betulkah kita ni kita mengaku diri kita hamba Allah. Okey, so itu yang dia katakan tadi tu, harta boleh mengganggu hubungan kita dengan Allah daripada 4 dimensi. Yang pertamanya yang kita hubungan dengan Allah tadi, tuan-tuan. Nak berniaga pasal malam, berniaga lah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kerana berniaga pasal malam, maghrib tak sembahyang. Ya, okey. Kemudian yang kedua dia kata, melalaikan kita dari segi hubungan sesama manusia. Kerana nak cari harta, tuan-tuan, kita menipu. Kerana nak mencari harta, kita khianat. Kerana nak mencari harta, kita rasuah. Kita mengambil hak orang. Jadi, maknanya apa, tuan-tuan? Itu dimensi yang kedua, kita dilalaikan dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab tuan-tuan, hubungan kita dengan manusia ini juga melibatkan hubungan kita dengan Allah. Okey? Sebab kita pernah bincang sebelum ni tuan-tuan, kita nak mencari redha Allah, kita kena jaga hubungan kita dengan manusia. Kita nak supaya Allah mempermudahkan segala urusan hidup kita, maka kita juga perlu mempermudahkan urusan hidup orang lain. Jadi kerana itu bila kita gagal menjaga hak sesama manusia, maka tuan-tuan mungkin hidup kita juga akan menjadi sukar untuk kita mendapat kemudahan-kemudahan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga tuan-tuan, hubungan kita dengan alam, dengan persekitaran. Jadi harta juga tuan-tuan akan menjadikan kita sebagai tamak. Kerana nak cepat untung, nak banyak untung, mungkin kita menipu dalam timbangan. Kerana kita nak kurangkan kos, mungkin kita merosakkan alam. Ya, mengakibatkan kita tebang pokok tanpa ada keperluan yang kita katakan mendesak. Kemudian kita mengganggu habitat kehidupan haiwan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita nak reducekan kos supaya kita nak maksimiskan kita punya pulangan ataupun keuntungan. Jadi tuan-tuan, apabila kita tidak menjaga hubungan kita dengan alam sekitar, maka tuan-tuan, itu juga memberi kesan kepada hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah tidak akan pandang mulia kepada hamba yang telah melakukan kerosakan terhadap hamba yang lain. Atau binatang. Jadi jangan kita ambil mudah, tuan-tuan ya. Jangan kita ambil mudah semata-mata mengejar harta yang banyak, kita gagal menunaikan tanggungjawab kita terhadap alam, terhadap persekitaran kita. Dan perkara yang keempat tuan-tuan yang dikatakan harta melalaikan kita ini ialah apa? Dia kata hubungan kita dengan diri sendiri. Jangan sampai kerana sibuk kumpul harta, tuan-tuan, kita tak tunaikan tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang apa tuan-tuan? Tanggungjawab diri kita sendiri, contohnya rehat yang tak cukup. Tubuh kita ni tuan-tuan ada hak. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan waja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai masa untuk kamu. Dia tulis perkataan al-lail itu sebagai libas. Libas ni pakaian. Kalau kita lihat dalam perbahasan ataupun perbincangan ulama tafsir, libas ni maksudnya kita kena tutup. Jadi maksudnya malam tu Allah kata masa untuk kamu berehat. Waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu sebagai masa untuk mencari kehidupan. Bekerja waktu siang. Waktu tuan-tuan, dari segi kesihatannya kita kena jaga
Kesihatan. Sebab tubuh kita ada hak ke atas kita. Tubuh kita berapa jam dia perlu berehat satu hari ni tuan-tuan, ada hak ke atas kita. Jangan kita sibuk bekerja sampai hak tubuh kita tak dapat tunaikan sepenuhnya. Ya? Hak tubuh itu maksudnya apa tadi lah tuan-tuan? Hak untuk berehat. Waktu malam ni kena tidur. Tengoklah kepada keadaan kesihatan ataupun keadaan tubuh badan kita. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang tak sama. Ada orang yang dia boleh tidur 6 jam satu malam tu dah cukup untuk keperluan tubuh. Ada orang yang mungkin perlu satu malam hanya 4 jam ataupun mungkin ada yang seseorang yang perlu kepada 7 jam. Khususnya bila sakit dan sebagainya. Kita nak lipat sistem kita biar recover sendiri. Ya, sistem tubuh kita ni tuan-tuan, bila berehat, bila kita tidur waktu malam tu tuan-tuan, dia ada masa untuk dia nak recover, untuk dia nak memperbaiki kelemahan-kelemahan ataupun perkara-perkara, masalah-masalah yang ada dalam sistem tubuh kita. Jadi kalau kita tak tidur pada waktu malam dengan jumlah tidur yang cukup tuan-tuan, maka dia pun mengganggu tubuh, maka kita sebenarnya telah melalaikan tanggungjawab terhadap diri kita sendiri. Perkara ini tuan-tuan Nabi explain dalam hadis baginda. Nabi sebutkan semua. Hak Allah ada hak ke atas kamu. Diri kamu ada hak ke atas kamu. Mak bapak ada hak ke atas kamu. Pasangan ada hak. Anak pinak juga ada hak. Jiran tetangga juga ada hak. Jadi kena pastikan semua hak ini ditunaikan sebaik-baiknya. Hak ni mungkin berbeza. Tubuh badan kita tuan-tuan, dia perlu kepada apa? Rehat. Jadi kerana itulah jangan sampai kepada kita, itu kita kata dari segi fisiologi, fizikal tubuh badan kita perlu. Kemudian dari segi elemen lain tuan-tuan, dari segi diri kita sampai sibuk berniaga, sampai sibuk bekerja, kita juga perlu kepada pemahaman agama sebab nanti kita nak dinilai sama ada syurga ataupun neraka tempat akhir kita tuan-tuan berdasarkan kepada amalan yang telah kita buat semasa hidup di dunia. Jadi maknanya tuan-tuan susun betul-betul. Ada masa kita perlu belajar ilmu, belajar agama. Jadi berikan masa untuk kita belajar agama. Ada masanya tuan-tuan, kita perlu sucikan jiwa kita ni dengan aktiviti-aktiviti yang boleh memberikan ketenangan, kerehatan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini tuan-tuan, hak dengan diri sendiri, hubungan dengan diri sendiri perlu sentiasa harmoni. Kadang-kadang mungkin kita berusaha untuk menjaga hak orang lain tapi kita lupa kepada hak diri kita sendiri. Jadi perkara ini tuan-tuan tak boleh kita biarkan begitu saja. Kita kena berusaha untuk pastikan hak-hak yang kita sebutkan tadi itu, ataupun kita jangan biarkan kita terlalai dalam menunaikan hak-hak. 4 perkara yang kita sebutkan di sini dalam kita mengumpul harta ataupun dalam kita berinteraksi dengan harta yang kita ada. Okey, baik tuan-tuan, itu bahagian yang ketiga, iaitu fiqh menyimpan harta, untuk kita faham secara sepintas lalu tasawur worldview Islam. Bagaimana yang dikatakan proses menyimpan harta itu tadi? Bagaimana hakikat dan prinsip-prinsip yang perlu ada dalam diri kita, apabila kita kita nak menyimpan harta itu tadi, simpan. Bahagian yang keempat, tuan-tuan, muka surat 125. Kita ada lebih kurang masa 15 minit lagi tuan-tuan, mungkin saya bacakanlah. Kita baca kalau sikit setakat mana yang kita boleh sampai di sini. Pelaburan ni tuan-tuan, maksudnya kita nak kembangkan harta kita. Okey, kita nak kembangkan harta kita. Jadi tadi di awal kita dah sebut menyimpan. Ada perbahasan fuqaha, ada panduan daripada syariat. Bagaimana kita nak simpan, apa prinsip-prinsip yang mesti kita faham dan pegang dan praktis apabila kita simpan. So, now yang keempat ni tuan-tuan, kita nak bincang tentang pelaburan. Melaburkan, kita nak kembangkan harta. Adakah Islam menggalakkan kita untuk kembangkan harta? Duit hari ini kita ada 10,000. Lebihan daripada keperluan perbelanjaan kita ada 10,000. Okay, jadi adakah kita hanya simpan saja 10,000 begitu saja? Ataupun mungkin kita cari jalan, bagaimana 10,000 ni kita nak jadikan 13,000? Bagaimana 10,000 ni kita nak jadikan 15,000? Kita ada jangka masa yang kita tetapkan, apa yang kita nak buat dan sebagainya. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Islam membenarkan ataupun Islam tidak menghalang untuk kita nak mengembangkan harta. Okay, saya nak sebut tuan-tuan satu kisah yang nak mengatakan bahawa
mengembangkan harta ini adalah satu amalan ataupun satu usaha yang tidak bercanggah dengan syarak. Dalam satu riwayat yang sahih, ini cerita ataupun perkara ini selalu dibincangkan dalam bab menjaga amanah harta anak yatim. Satu ketika Rasulullah pernah mengingatkan kepada seorang sahabat yang diamanahkan sebagai penjaga harta anak yatim. Jadi tuan-tuan, siapa jaga harta anak yatim dari segi hubungan kekeluargaan, dia mestilah bapa saudara kepada bapa. Maknanya bapa saudara sebelah bapa kepada anak-anak yatim ni tadi. Kerana bila mati seorang bapa meninggalkan anak yatim, yang pertama siapa bertanggungjawab? Yang pertama datuk dia. Maknanya bapa kepada bapa yang meninggal. Datuk sebelah bapa. Kalau datuk sebelah bapa tak ada, dia pergi kepada siapa? Bapa saudara di sebelah bapa. Pakcik-pakcik ni, adik-beradik bapa ni tadi kena bertanggungjawab kepada anak-anak yatim. Jadi maknanya tuan-tuan, bila diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, kita kena pastikan harta ni memang dibelanjakan semata-mata untuk keperluan anak yatim. Tak boleh kita nak sembunyikan, tak boleh kita nak ambil duit mereka dan sebagainya. Kerana Allah SWT menyebut dalam Quran, orang yang makan harta anak yatim la yaquluna illa fi butunihim nar. Mereka ni tidak makan benda kecuali api, ketulan api neraka. Jadi maksudnya apa? Orang yang makan anak yatim ni, harta milik anak yatim dengan cara yang salah ni, Allah kata apa yang mereka masukkan dalam mulut mereka itu sebenarnya bukan makanan, bukan harta, tapi yang sedang mereka masukkan ke dalam mulut mereka daripada harta anak yatim yang mereka tipu, yang mereka khianat itu, mereka sedang masukkan api neraka ke dalam perut mereka. Wala'iyazbillah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Satu ketika seorang sahabat pernah berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah kata kepada dia, jangan kamu biarkan harta anak yatim itu habis dengan membayar zakat. Kita faham zahirnya macam kita kata apa? Maknanya adakah Nabi tak kata tak perlu bayar zakat untuk harta anak yatim? Tidak. Nabi nak sebutkan kepada kita tuan-tuan, harta ni kalau kita simpan, katakanlah kita kata ada 100,000. Kita simpan je tak buat apa. Tuan-tuan, cukup setahun kena keluarkan zakat ke atas 100,000. Kemudian ada balance, tunggu lagi setahun, masih lagi mengatasi nisab, kena keluarkan zakat lagi. Jadi maksud Nabi dah sebutkan di sini, janganlah kamu simpan harta itu menjadi beku. Tiap-tiap tahun kamu akan cek, okey, masih lagi melebihi nisab, maka nak bayar zakat. Okey, tahun lepas. Jadi maknanya kalau macam tu yang kita buat, menunjukkan apa? Kita tidak ataupun kita hanya menunggu masa untuk harta anak yatim tadi habis. Ya? Tapi padahal Nabi kata apa? Nabi sebenarnya nak maksudkan di situ, jangan kamu habiskan harta anak yatim dengan bayar zakat. Itu maksudnya kamu kena kembangkan harta itu. Maknanya katakanlah arwah bapa dia mungkin tinggal 100,000 untuk perbelanjaan anak-anak. Jadi kalau kita hanya belanjakan, memang duit tu akan habis. 100,000 tu lambat laun akan habis. Lepas sampai cukup nisab, cukup setahun, cukup haul, pergi bayar zakat pula. Lepas tu tengok balance berapa. Lepas tu tunggu pula setahun yang akan datang, okey, jumlah yang ada masih lagi mengatasi haul, mengatasi nisab yang kita diperlukan tadi tu, maka tuan-tuan, keluarkan zakat lagi. Jadi asyik keluarkan zakat. Walaupun zakat tu baik, zakat tu satu kewajipan. Tapi sebenarnya kita boleh pastikan zakat yang kita keluarkan itu tidak mengurangkan kuantiti harta yang kita ada. Bahkan mungkin, tuan-tuan, sebab dari zakat ni dia ada barakah dia, harta kita boleh jadi berkembang lebih banyak. Harta anak yatim itu juga sama. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Harta anak yatim boleh dilaburkan. Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi itu, jadi sebahagian tafsiran fuqaha mengatakan, maknanya harta anak yatim boleh untuk nak dilaburkan, untuk nak dikembangkan lagi dengan syarat orang yang menjaga itu tadi, dia adalah orang yang benar-benar beramanah. Benar-benar beramanah. Sebab apa tuan-tuan? Bila dia kembangkan, harta tu bertambah. Cukup haul, cukup nisab, bayar zakat. Tak ada masalah sebab harta ni akan bila diperniagakan tuan-tuan, makna harta ni akan semakin bertambah. So di sinilah yang kita katakan daripada hadis yang saya ceritakan tadi itu, ulama berpandangan bahawa penjaga harta anak yatim harus untuk mengembangkan harta mereka ini dalam peraburan yang bersifat kita kata low risk dan sebagai terjaminlah kita kata tadi, untuk pastikan terjamin, dan keputusan dibuat itu bukan untuk kepentingan peribadi tapi untuk kebajikan anak-anak yatim yang menjadi pemilik sebenar kepada harta berkenaan. Okey. So, jadi maknanya apa tuan-tuan?
melaburkan harta itu adalah satu amalan yang digalakkan oleh syarak, dan kita patut faham tentang proses tersebut, tuan-tuan. Kita katakan tadilah, kita tahu bagaimana untuk kita nak mengendalikan harta. Okey, cumanya dalam bab melaburkan harta ni, tuan-tuan, okey, dia ingatkan kepada kita. Sebab bila kata harta, bila labur itu kita nak kembangkan lagi. Kunci yang pertama, yang paling penting dia nak tekankan, bila kita nak kembangkan harta kita, pastikan dikembangkan dengan cara yang halal. Kerana satu peringatan untuk kita semua, hadis ni tuan-tuan, mungkin zaman sekolah dulu kita pernah belajar. Allah nyatakan, la tazulu qadama bani Adam yawmal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan bergerak kaki anak Adam itu pada hari kiamat sehinggalah dia ditanya tentang 5 perkara. Kita ni tuan-tuan bangkit saja pada mahsyar, Allah akan tanya tentang 5 perkara. Apa dia? An umrihi fima afnam. Umur yang Allah beri kita habiskan di mana? Tuan-tuan, dalam kalangan kita ada yang orang Allah beri kepada dia hidup 40 tahun. Ada yang Allah beri 30 tahun saja, ada yang Allah beri 50 tahun. Umur tu Allah tanya, aku bagi kau 50 tahun, kau buat apa? Tapi bukan nak jawab dengan lawyer mulut kita ni, tuan-tuan. Yang nak jawab tu adalah catatan amalan yang telah kita lakukan di dunia. Ya Allah telah rekodkan secara detail. Tak mampu lagi untuk kita nak sembunyikan. Okay? So jadi maknanya, yang pertama, Allah akan tanya di padang mahsyar, kata Nabi, Allah akan tanya tentang umur dia. Di mana habiskan? Wa min syababihi fima abla. Secara khusus pula, tuan-tuan, Allah akan tanya tentang masa muda. Kerana muda ni, tuan-tuan, masa untuk kita buat nakal. Okey. Tapi bila sampai masanya, tuan-tuan, Allah akan tanya masa muda. Kerana muda ni, tuan-tuan, tenaga kuat, idea banyak. Jadi maksudnya kalau dia boleh pastikan, kita katakan tadi itu, masa muda diisi dengan perkara baik, maka kita selamatlah bila Allah tanya di padang mahsyar. Kerana jawapan itu adalah tindakan kita semasa hidup di dunia. Bukan jawab dengan mulut. Yang akan menjawab itu adalah catatan-catatan amalan kita. Wa syababihi fima ablah. Masa muda dihabiskan di mana? Sebab itu ada riwayat menyatakan dalam hadis qudsi, saya ada riwayat menyatakan Allah malu kepada seorang pemuda yang taat kepada dia berbanding dengan orang tua. Sebab orang tua ni, tuan-tuan, kadang-kadang ialah dia taat kerana mungkin dia rasa okeylah, dah sampai masa dah untuk, ialah kita katakan di penghujung usia, maka ramai orang mungkin dia kata ini adalah masa untuk dia berubah menjadi lebih baik. Okey? Tapi ada orang yang dia sejak daripada masa muda lagi dia berusaha untuk taat kepada perintah. Jadi sebab itu dalam riwayat yang saya katakan tadi itu, dia menyebut word yang Allah merasa malu kepada seorang pemuda yang menghabiskan masanya untuk taat kepada Allah. Kerana masa muda ni, tuan-tuan, banyak idea, banyak tenaga, macam-macam lah dia boleh buat. Tetapi dia memilih untuk taat kepada perintah Allah, maka sebab itulah dalam riwayat itu Allah kata Allah rasa malu kepada hamba yang sedemikian. Jadi hadis ini, tuan-tuan, Nabi kata apa? Di padang mahsyar tidak akan bergerak kaki seorang anak Adam sehinggalah ditanya tentang 5 perkara. Umur, menghabiskan, syabab, masa muda, wa malihi, Allah akan tanya tentang harta dia. Min aina iktasabahu fima anfaqa. Harta pula, tuan-tuan, Allah bukan hanya akan tanya di mana kamu dapat, tapi Allah juga akan tanya di mana kamu belanjakan. Ya, jadi maknanya harta yang kita ada ni kita kena pastikan bukan sahaja bersih daripada aspek sumber harta itu datang. Dalam bab belanja juga kita kena pastikan kita belanjakan harta itu untuk tujuan baik. Jadi Allah akan tanya. Perkara yang ketiga. Wa malihi, Allah akan tanya tentang min aina iktasabahu fima anfaqa. Yang
ke mana dia belanjakan? Wa madza amila fima alima. Yang kelima, yang terakhir ni tuan-tuan, Allah akan tanya ilmu dia, di mana kamu amalkan. Bila kita belajar tuan-tuan, bila kita tahu satu perkara, Allah akan tanya sejauh mana kita praktikkan pengetahuan yang kita ada tu tadi. Sinkronis ataupun tidak, selari ataupun tidak, tindakan, perbuatan dengan dengan ilmu yang kita ada. Ya, ilmu, tindakan. Jadi Allah nak supaya setiap apa yang kita belajar diterapkan dalam kita panggil ya maknanya setiap ilmu yang dia ada mesti dilakukan, dipraktikkan ya, dalam kehidupan. Maka barulah kita boleh selamat bila ditanya oleh Allah Subhanahu. Okey. Okay, saya rasa tuan-tuan kita dah sampai ke 10.26. Kita boleh berhenti di sini. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan sentuh tentang proses yang kita katakan melaburkan harta, mengembangkan harta ini tadi. Kalau sekiranya melibatkan sumber yang tidak halal ataupun unsur yang tidak halal, maka tuan-tuan, bagaimana kita nak menangani isu tersebut dan bagaimana hakikat tersebut yang perlu kita sedar. Sebab ada golongan yang menganggap, dia kata tak apalah harta tu walaupun haram dia bukan makan. Dia tak makan, dia tak guna untuk makan dan sebagainya, tapi dia gunakan untuk benda-benda lain lah. Jadi dia tuan-tuan, contohnya macam kita kata ada orang dia guna duit riba, dia kata saya tak guna untuk makan tapi saya guna untuk bayar tol. Walaupun bayar tol tuan-tuan, dia tetap untuk manfaat peribadi diri sendiri, tetap tidak dibolehkan. Okey? Kecuali untuk kegunaan umum yang kita berikan kepada golongan yang berhak ataupun golongan yang kita katakan memerlukan tadi. Okey? Dipanggil proses tathhir ataupun purification, pembersihan harta kita. Itu saja yang dibenarkan. Okay, jadi tuan-tuan, saya nak berhenti setakat ini. InsyaAllah next meeting kita akan sentuh ataupun kita akan mula perbincangan kita tentang proses pelaburan, tuan-tuan ya. Apa yang patutnya untuk kita lakukan. Okey, saya tengok ada soalan tuan-tuan ya. Ada beberapa soalan yang ditanya dalam chat ini. Okey, baik. Soalan daripada Puan Rina Yahya. Ya. Okey, Ustaz boleh sebut sekali lagi harta yang kita perlu keluarkan zakat yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Okey, harta apa? Harta harta simpanan. Harta gaji. Zakat untuk wang gaji. Jadi bila pendapatan kita daripada sumber gaji, penggajian, kita bekerja dengan kerajaan ataupun swasta, kemudian pendapatan kita itu melebihi daripada yang kita katakan tadi itu nisab yang ditentukan. Kemudian ya, maknanya bila melebihi nisab maka kita perlu keluarkan zakat tadi. Okey, itu gaji. Yang keduanya ialah tentang zakat simpanan. Kita simpan duit. Kita bukan simpan emas perak, tapi kita simpan mata wang, duit. Kita ada RM300,000 dalam bank simpanan kita. Dalam akaun simpanan kita. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Simpanan itu juga perlu untuk kita keluarkan zakat. Contoh macam kita bincang pasal EPF lah. Tapi cuma EPF ni sebab pemilikan kita belum 100% penuh. Jadi macam mana kita nak bayarkan zakat pada waktu itu? Jadi adalah ya, yang kita katakan perbincangan. Kerana itu tentang apa? Zakat gaji, zakat simpanan, kemudian zakat saham. Saham ni maksudnya kita bukan berniaga sendiri, kita tak mampu nak berniaga sebab kita bekerja dengan pihak lain, tapi kita ada pendapatan yang banyak, kita kumpulkan, jadi kita nak kembangkan lagi, kita beri kepada pihak lain. Caranya apa? Saham. Sebab saham ni tuan-tuan dia sebenarnya kontrak, macam kontrak bisnes lah. Ya, maknanya kita ada duit, kita beri kepada pihak yang ada produk ataupun ada usaha mereka lah. Jadi maknanya kita beri tadi tuan-tuan kemudian ada keuntungan yang kita dapat, dividen daripada saham itu. Jadi maknanya itu juga satu bentuk pengembangan harta. Okey, jadi zakat saham. Zakat perniagaan memang telah
adalah penjelasannya daripada hadis Nabi SAW dan sebagainya. Tapi benda-benda baharu ni tuan-tuan, macam tadi kita sebut, ya. Kita sebut apa tuan-tuan? Gaji, wang simpanan, saham, dengan beberapa perkara yang lain tadi. Okey, baik. Seterusnya, okey, Puan Yati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, saya ada beli 10 dirham shilling perak dan 2 dinar shilling emas. Semasa saya bayar zakat, saya lupa untuk kira sekali shilling dirham dan dinar ini. Apakah perlu saya gandakan untuk bayaran next? Yalah, kita kata dari segi, kita kena calculate lah dari segi value simpanan 10 dirham. Saya tak apa ingatlah 1 dirham ni berapa gram perak. Tapi kalau dinar ni saya ingat 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Ya, jadi maksudnya kalau ada 2 dinar itu bermaksud dia ada 8.5 gram emas. Jadi kena kira lah value bila cukup nisab campur dengan harta-harta lain yang ada, simpanan dan sebagainya, maka di situlah dinilai, dikira value zakat tu berapa. Jadi maksudnya kalau tahun lepas tu dia tak tunaikan, sedangkan harta lain tu dah cukup dari segi yang kata apa dia punya nisab tadi tu, maka dia kena qada zakat lah dipanggil, ya. Qada zakat untuk bahagian yang itu, untuk tahun depan dia kena tunaikan sekaligus bersama dengan nisab yang baharu itu, ya, yang dia nak tunaikan zakat. Okay. Ada lagi soalan? Saya rasa 2 soalan ini saja yang ada di tempat di ruang chat kita ni, tuan-tuan. Kalau ada soalan lain ataupun mungkin soalan lisan, dipersilakan. Yang terakhir. Sebelum kita berhenti, sebab saya tahu tuan-tuan juga nak berehat sekejap sebelum tuan-tuan sambung sesi pukul 11 nanti dengan Ustaz yang lain pula. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau zakat saham tu, kita perlu kirakan jumlah saham tu dengan harga masa sekarang. Kemudian total amount tu baru kita keluarkan zakat ni Ustaz, atau dividen dia. Dia begini, zakat saham ni kalau kita katakan saham itu kalau kita kalau syarikat yang melaburkan syarikat yang telah kita di mana kita melabur tadi itu telah membayar zakat perniagaan mereka, maka kita selesailah daripada zakat perniagaan tersebut. Mana company dah selesai. Kerana kita telah berikan duit tadi itu atas tujuan untuk perniagaan. Untuk dia, mana untuk kita laburkan supaya dia boleh menggunakan duit saham ataupun modal yang kita berikan tadi itu untuk dia buat bisnes. Jadi bila dia bayar zakat, selesailah kita. Cumanya dividen daripada saham itu kalau kita simpan. Okay? Kalau kita simpan dividen itu cukup haul, cukup nisab, kena zakat. Tetapi kalaulah dividen itu kita tidak simpan, maknanya bila dapat saja, lepas tu kita gunakan untuk keperluan, maka dividen itu belum lagi diwajibkan zakat. Tapi kalau dividen yang kita dapat, kita simpan together with simpanan yang lain, maka kena kira dividen tadi itu untuk tujuan pembayaran zakat. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, adakah duit pencen juga dikenakan zakat? Ya, dia duit pencen ni kalau kita tengok, maknanya kita kena kira total kita dapat setahun tu berapa, kita jumlahkan, selesai saja 12 bulan tu. Okey, contohnya, okey, dia tuan-tuan untuk nak mengira nisab ini dan juga haul ini, kita boleh tentukan. Tapi ada setengah orang dia nak mengambil fadilat bulan Ramadan itu, maka dia jadikan haul itu bermula pada bulan Ramadan. Jadi katakanlah bermula Ramadan kali ini, ataupun mungkin daripada Ramadan yang tahun lepas kita tahu berapa pencen kita sejak pada bulan. Katakanlah mungkin kita belum pernah bayar zakat dan sebagainya. Jadi kita nak kira haul, okey, sebab bayar zakat bulan Ramadan ni dia akan memberikan gandaan ganjaran lah dari segi aspek itu. Jadi kita kira calculation, berapa jumlah pencen yang kita dapat untuk tempoh 1 tahun dan berapa keperluan sebenar kita, berapa mungkin kita masih ada bayaran rumah yang belum kita selesaikan, kemudian perbelanjaan peribadi kita, perbelanjaan isteri kita, perbelanjaan anak-anak yang masih di bawah tanggungan, tolak-tolak semua itu. So kita tengok berapa balance. Kalau balance itu mencapai nisab yang ditentukan oleh pihak berwajib,
Saya tak pastilah tuan-tuan kena tengok. Tuan-tuan kena check sebab dia punya kadar nisab itu kebiasaannya dia berubah-ubah mengikut nilai emas, ya. Jadi dia sebab dia based on nilai emas. Jadi dia kadar itu dia berubah mengikut tahun lah. Jadi maknanya kalau kita kira tu lebihan daripada keperluan kita tadi tu, maknanya lebih daripada nisab, maka barulah kita bayar zakat. Tapi kalau kita kira, katakanlah pencen kita dapat katakanlah 60% daripada gaji. Dulu gaji kita 10,000, dapat 6,000 sebulan. Okey, setahun kita dapat 72,000. Tolak perbelanjaan asas kita, tolak isteri dan sebagainya. Okey, jadi maksudnya apa tuan-tuan? Kita calculate yang itu, kalau lebihan keperluan tadi capai nisab dan telah cukup haul, barulah kita keluarkan zakat. Ya. Sebab duit pencen itu juga dikira sebagai apa tuan-tuan? Sebagai pendapatan. Ya, sebagai pendapatan. Okey, kemudian persoalan tentang gratuity dan juga golden handshake. Tuan-tuan, ya, duit gratuity ni biasanya dia bagi lamsam sekali. Bila tuan-tuan dah pencen, dia akan calculate tempoh perkhidmatan dan sebagainya. Lepas tu golden handshake pun dia kira berapa jumlah cuti yang telah tuan-tuan convert itu ataupun kumpulkan. Dia bagi lamsam sekaligus. Ketika tuan-tuan terima gratuity itu, tak wajib lagi zakat. Tapi kalau tuan-tuan simpan gratuity itu untuk satu tempoh yang menyebabkan sampai haul 1 tahun, maka ketika cukup haul itu, barulah tuan-tuan kena bayar zakat di atas simpanan duit daripada gratuity ataupun golden handshake yang tuan-tuan dapat. Itu saja. Okey, baik. Kalau tak ada soalan, saya rasa tuan-tuan sekadar itu sahaja perjumpaan kita pada hari ini. InsyaAllah untuk bulan depan, mungkin berkemungkinan besar juga kita akan dapat berjumpa 2 kalilah. Seperti mana berlaku pada bulan ini, iaitulah pada minggu kedua dan minggu keempat, insyaAllah. Saya rasa sekadar itu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam perbincangan kita pada kali ini. Macam saya sebut kepada tuan-tuan lah, sebab saya ada di luar kawasan. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Wali. Qul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.